Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yati'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsa kitaballah wa ahsanal hadyi hadya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkataan adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Yang berusaha Encik Abdul Malik bin Muhammad selaku Guru Besar SK Gombak Utara, yang berusaha Barisan Pentadbir SK Gombak Utara, yang dihormati mantan-mantan Guru Besar, mantan-mantan penolong kanan, yang dihormati ahli keluarga Puan Hajah Yus Asimah binti Man selaku mantan Guru Besar SK Gombak Utara, guru-guru dan staf SK Gombak Utara, mantan-mantan guru SK Gombak Utara, seterusnya mantan-mantan guru SK 1 Gombak dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnianya kita masih lagi diberi keizinan dan kesempatan untuk sama-sama menghadirkan diri di dalam majlis bacaan Yasin pada malam ini. Walaupun negara masih lagi mendepani wabak COVID-19, ianya tidak menjadi kehalangan dan kekangan untuk kita semua bagi berkumpul secara atas talian demi menjayakan majlis yang dirancang ini. Tujuan kita adakan bacaan Yasin pada malam ini adalah untuk memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada segala bala dan bencana di dunia ini. Justru itu saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Al-Fadilul Ustaz Mama Irfan bin Bazli untuk memimpin bacaan Yasin pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah pada malam ini kita teruskan dengan bacaan Yasin. Kita niatkan bacaan Yasin kita pada malam ini khususnya buat Puan Yus Asimah. Mudah-mudahan Puan Yus Asimah diberi kesembuhan dan diberi kekuatan dalam menempuh ujian yang Allah berikan ini, insya-Allah. Dan kita doakan juga semoga rakan-rakan kita yang sedang sakit, yang sedang diberikan ujian, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan mereka, insya-Allah. Dan kita dijauhi daripada wabak COVID-19, insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa والحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط وإياك المستقيم نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Baik, kita bagi laluan pada azan dahulu insya-Allah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون. نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا يا الله. استجب اللهم دعاءنا يا الله. استجب اللهم دعاءنا يا الله وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. لا إله إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz di atas pimpinan bacaan Yasin dan doa selamat sebentar tadi. Semoga dengan keberkatan yang ada pada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat segala wabak yang berbahaya dan mengancam nyawa ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita semua daripada dijangkiti COVID-19 dan sentiasa melimpahi rahmat dan nikmat, khususnya nikmat iman dan kesihatan yang berterusan dan berpanjangan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan kepada hamba-hambanya yang sedang menghadapi ujian kesakitan, insya-Allah. Buah langsak di tepi busut, mari dimuat di atas peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Majlis diteruskan lagi dengan tazkirah yang akan disampaikan oleh Al-Fadilul Ustaz Muhammad Sufyan bin Hamzah. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Terima kasih pada pengacara majlis Al-Fadil Ustaz Muhammad Fairul bin Azmi, yang berusaha Encik Abdul Malik bin Muhammad, Guru Besar SK Gombak Utara, yang berusaha Guru Barisan Penolong Kanan SK Gombak Utara, yang berusaha dan dihormati keluarga Tuan Haji Ismail dan Puan Yusuf Asima, mantan-mantan guru besar sekolah daerah Gombak, mantan-mantan guru penolong kanan daerah Gombak, sekolah-sekolah daerah Gombak, seterusnya rakan-rakan guru SK Gombak Utara dan staf SK Gombak Utara. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan untuk selama-lamanya kita merapatkan setinggi-tinggi rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita berada di sini pada hari ini. Baiklah, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita secara berkitab. Sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hanifah yang bertajuk Fiqhul Akbar. Mohon izin daripada Tuan Guru Besar, mungkin saya sampai jam 9 insya-Allah. Rasanya tak lama tu. Saya selalu biasa saya jam 9 suku sampai pukul 12 malam, kadang pukul 1 malam pagi belajar dengan Habib daripada Yaman secara live. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang ada urusan lain, saya izinkan, tak apa. Kalau nak live pun tak apalah. InsyaAllah ya. Kalau boleh dalam menuntut ilmu ni kita jangan berkira sangatlah, insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaAllah. Qal musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi wa iyyakum fid daraini lam yazal wa la yazalu bi sifatihi wa asma'uhu sifatun lahu lam yahduth lahu sifatun wala ismu. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala sifatnya sedia kala, dan sedia kala sifat Allah Subhanahu wa taala yang kekal, tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhirannya. Bahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah sifat tadi, sifat nama tadi memang dah ada sejak azal. Maksudnya tidak ada tarikh permulaan dan tidak akan berakhir. Berbeza dengan kita, sifat kita daripada kecil terbaring, kita mengesok, kita merangkak, kita berjalan, kita berlari dan kita boleh berjalan. Bila sampai umur kita, umur dewasa, mungkin kita akan sampai pada satu tahap kulit kita berkedut dan sebagainya. Rambut kita beruban dan sebagainya. Mulalah kita risau. Sebab apa? Sebab kita, sifat yang ada pada kita ni tak kekal. Sifat pada Allah Subhanahu wa taala kekal. Dan Allah Subhanahu wa taala tak perlu pun doa kita, tak berhajat pada kita sebagai makhluk. Sebab apa? Sebab Allah sentiasa dengan sifat qadim Allah Subhanahu wa taala.
Wa asma'uhu sifatun lahu. Begitu juga sifat-sifat nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu ada 99. Ada ulama kata bukan 99, ulama kata ada 200 nama. Ada ulama kata bukan 200, ada 320. Ada ulama query lagi bukan 320, ada 500. Ni ada dalam perbincangan kitab-kitab tua kalau kita belajar. Allahu Akbar. Namun begitu hakikatnya ulama bersepakat bahawa nama Allah tidak terhad sampai 500 saja. Sifat yang ada pada nama Allah Subhanahu wa taala ni tidak terhad kepada 500. Allahu Akbar. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 110. Qul id'u Allah aw id'u Ar-Rahman ayyaman tad'un falahul asma'ul husna. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah. Serulah nama Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa menyeru nama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun serulah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala memberi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan ayat ini bukan semata-mata berfokus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat ini nak mengajak seluruh umat Islam supaya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dah sebut 99 nama Allah, masya-Allah. Alhamdulillah, tuan guru besar kami Encik Abdul Malik, dia tulis upah apa Ustaz Jai buat banner pula, buat apa panggil buat mural. Allahu Akbar. Masa tu saya rasa ya Allah gembira sangat sampai nak menangis. Anak-anak murid kita boleh menghadap Al-Asmaul Husna, duk baca tiap-tiap hari. Masya-Allah. Anak-anak murid kita faham. Qul ud'u Allah wa ud'u Ar-Rahman ayyaman tad'un. Allah sebut dalam surah Al-Isra, dengan nama yang mana saja yang kamu suka. Maksudnya kita boleh pilih daripada yang kita tahu 99 nama tu kita dah hafal. Katalah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Kita baca ya Syafi, ya Syafi'u ya Syafi, ya Syafi'u ya Syafi, ya Syafi'u ya Syafi, ya Syafi'u ya Syafi. Tuan guru kami pesan, dia kata kalau nak jadikan satu obat, dia kata amal 1000 kali sehari. 1000 kali sehari ni tak banyak pun Ustaz Fairul kan. Tuan GB tak banyak pun kita sebut nama Allah. 1000 kali sehari je. Kita duk bercakap, ahli psikologi memberitahu kita pertuturan kita setiap hari 350,000 patah perkataan. Tak tahu apa yang kita cakap bangun pagi sampai kita tidur malam tu, ya Allah banyak sangat kita duk cakap tapi tak sedar. Tapi yang kita perlu sebut ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Tak nak buat lagu pun tak apalah. Ustaz Irfan dia suara dia sedap. Dia menasyid cakap ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi 1000 kali sehari, insya-Allah mujarab jadi obat. Nak jadi kaya, ya Razak, ya Razak, ya Razak, baca 1000 kali sehari. Dan perlu konsisten. Ustaz nanti tak cukup 1000 kali, nanti orang kata kena penyakit apa, demam panas pula. Bila sebut nama Allah ni tak kena demam panas. Tak kena demam panas insya-Allah. Kecuali kita amal secara terbalik. Syafi ya tu jadi nama orang pula Ustaz Fairul. Kalau Ustaz Fairul dekat rumah sebelum tidur Syafi ya, abang dia Syafi ya mana pula ni? Isteri marah. Tapi kalau ya Syafi, itu kita sebut nama Allah supaya kita boleh berubat dengan nama Allah. Nak cari rezeki halal, ya Razak, ya Razak. Nak lembutkan hati anak sebelum anak tidur, usap kat kepala dia, la ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tapi sebelum tu syaratnya kita beramal dengan zikir Asmaul Husna 1000 kali sehari. Tak perlu belajar perubatan, tapi belajar tu salah satu cara kita nak mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi Allah Subhanahu wa taala menyebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala ni ada nama-nama yang agung, nama yang mulia, maka serulah nama Allah. Kita duk seru nama Allah dapat pahala. Kita sebut Allah dapat pahala. Malah lagi sebut hu pun dapat pahala. Duk tidur hu pun dapat pahala. Malah sangat nak sebut ya Allah sebut hu pun dapat pahala. Duk tidur hu duk mimpi hu dapat pahala sebenarnya. Maksudnya segala amal kita yang kita relatekan dengan Allah Subhanahu wa taala, pahala tadi akan mengalir. Pahala tadi akan
Allahu akbar. Lam yahdus lahu sifatun wala ismun. Dan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ni, rakan-rakan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ni, orang kata tak ada recycle. Kita kalau uban kat rambut ni, kita boleh letak minyak rambut lebih sikit jadi hitam. Kalau rambut kita beruban, kita boleh cari apa, inai. Oh, rambut Buddha handsome. Saya pun dah ada uban dah, tapi Cikgu Malik rasa lebih pada saya uban tu. Tak apa bos, gurau-gurau sikit bos. Ada lebih uban. Apa Nabi kata tentang uban ni? Sebab sifat kita ni lemah. Sifat kita lemah. Rasulullah SAW menyebut tentang uban. Orang yang ada uban ni bahagia sungguh. Apa kata Nabi SAW tentang uban? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Habban At-Taimi menyatakan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebut, la tantafitu syaiba fa innahu nurun yaumal qiyamah. Abu Hurairah kata Nabi SAW memberi pesanan pada kita, jangan risau bila ada uban. Jangan risau Ustaz Fairul kalau ada uban. Tu biasa sebab kita dah berumur. Bila umur 40 Ustaz Fairul, uban mula naik. La tantafitu, jangan duk cabut uban. Kita risau ada uban, ya Allah tua dah aku ni. Sebab apa? Sebab ada uban. Sebab ada uban kita risau. Sepatutnya kita kena risau, sembahyang ni rasa malas lagi nak berqiyamul lail contohnya. Ya Allah, dah dengar dah azan, malas lagi nak pergi contoh. Kita duk risau tentang usia kita. Sepatutnya kita lebih risau tentang amal kita. Nabi kata, la tantafitu, jangan duk cabut, jangan duk potong uban yang ada dekat rambut kita. La tantafitu syaiba fa innahu nuru yaumal qiyamah. Uban tadi merupakan satu petanda di hari kiamat tadi. Uban tadi yang ada kat kepala kita, kalau kita tak potong, nak potong boleh tapi jangan cabut, Nabi kata. Bukan maksudnya haram kita cabut uban, makruh. Hukum cabut uban ni makruh. Kalau potong rambut tak apa. Fa innahu nurul yaumal qiyamah. Uban tadi datang hari kiamat bersama kepala kita ni dalam keadaan berseri-seri, cahaya. Wa man syaba syaibatan fil Islam kutiba lahu bi alfi hasanatin. Kutiba lahu biha hasanatun wa hatta anhu biha khati'atun wa rufi'a lahu biha darajah. Dan sesiapa yang ada uban dan dia bersemangat dengan rasa ada uban tadi, dia datang, dia tak ada rasa risau dengan uban dia tadi. Dan siapa datang dalam keadaan dia beruban semasa di Islam, kutiba lahu biha hasanah. Allah Subhanahu wa taala akan catatkan dengan rasa sabar, dia ada uban, tak apalah dah tua ni. Allah beri pahala. Dengan ada uban dekat kepala kita, kat rambut kita ni, Allah beri pahala. Wa hatta anhu biha khati'ah. Siapa ada uban ni sebenarnya Allah gugurkan dosanya. Kalau selai uban ada kat kepala kita, Allah angkat darjat kita juga. Wa rufi'a lahu biha darajah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat ada mereka yang mempunyai uban. Begitu juga tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang uban, sebut tentang maksudnya uban dekat kepala. Nabi SAW suka sangat apabila dijumpa anak yatim. Nabi SAW menyapu kepala anak yatim tadi. Bukan anak bin yatim, tapi anak yang tak ada ayah. Yang tak ada ayah. Nabi SAW, apa Nabi SAW buat? Pagi-pagi Nabi Muhammad SAW cari anak yatim. Lalu Nabi SAW akan usap kepala anak yatim tadi. Dalam sebuah hadis Nabi menyebut, man massa ra'sal yatim, Nabi kata, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka diampunkan dosa orang yang mengusap kepala anak yatim tadi sebanyak mana rambut yang ada dekat kepala anak yatim tadi. Allahu Akbar. Lalu apa yang kita nak baca? Dekat anak yatim tadi? Ada bacaan dia. Kita baca apa? Sambil kita sapu kepala dia, barakallahu fika. Kita sapu kepala anak yatim tadi, barakallahu fika. Tuan-tuan, kebetulan kita tak berkesempatan untuk ke sekolah dan nak cari anak yatim. Saya pagi-pagi saya pergi sekolah, Encik Abdul Malik ya. Saya cari anak yatim dulu pagi-pagi. Saya jumpalah anak yatim yang lelaki lah. Saya tanya khabar dia macam mana, ada duit ke tak ada duit. Lepas tu saya usap kepala dia tengok kat saya. Kita kenal anak-anak kita yang kehilangan ayah.
dapat pahala. So, semua orang boleh buat. Sapu kepala dia dengan niat nak ikut sunnah Nabi. Gugur dosa-dosa kita sebanyak mana rambut yang ada di kepala anak yatim tadi. Masya Allah, tuan-tuan. Mudah sangat Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Allahu Akbar. Berbalik kita kepada kisah yang nak diceritakan, nak disebutkan dalam kitab Fiqhul Akbar. Lam yazal aliman bi'ilmihi wal ilmu sifatuhu fil azal qadiran biqudratihi wal qudratu sifatul lahu fil azal. Allah Subhanahu Wa Taala sedia kala mengetahui dengan sifat pengetahuan yang ada padanya. Azal Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah ta'alluq tanjiz qadim. Allah dah halim, Allah tak perlu belajar. Allah tak perlu belajar dan Allah tak belajar melalui pengalaman. Sebab tidak ada tarikh mula dan tidak ada tarikh luput sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bersekali, kalau bulan lepas kita belajar tentang sifat-sifat Allah, Allah melihat dengan pelihat, Allah mendengar dengan pendengar, Allah berkata-kata dengan perkata, Allah Subhanahu Wa Taala Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala tahu dengan petahu. Sebab apa sebut petahu? Sebab dah memang zatnya tahu. Beza dengan kita perlu belajar dengan seseorang yang lebih tahu. Kita belajar melalui pengetahuan kita. Berbeza dengan Allah, Allah tahu dengan sifat petahu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita mengajar di sekolah pun kita kena tahu term-term macam ni supaya kita tak belajar. Kenapa tak, contohnya takrif al-kalam. Apa al-kalam? Allah Maha berkata-kata. Allah Subhanahu Wa Taala bukan Maha berkata-kata. Allah Subhanahu Wa Taala Maha perkata. Itu adalah definisi yang paling tepat dengan sifatnya berkata-kata. Allah Maha perkata dengan sifat berkata-kata. Nanti kita akan belajar kemudian insya-Allah. Dan bermula sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sejak azal qadim, maksudnya ada takluknya. Allah tak perlu belajar. Berbeza dengan kita. Kita tahu selepas kita belajar. Kita tahu selepas pengalaman lampau kita. Contoh hari ini. Asalnya program kita seperti dirancang awal, diubah. Allah dah tahu dah. Cuma kita baru tahu. Allah tahu saya duduk atas lantai ni rumah saya. Allah tahu, tapi saya baru rancang nak duduk atas lantai. Kita baru tahu, tapi Allah dah tahu lama dah. Allah tahu pandemik ni berakhir bila, kita belum tahu. Allah pun dah tahu dah Ustaz Fairul cucuk 2 cucuk ke, saya dah cucuk 2 cucuk. Semua Allah dah tahu dah. Sebab ilmu Allah ta'alluq tanjiz qadim. Ilmu Allah ta'alluq tanjiz qadim. Ilmu Allah ada keterkaitan dengan yang azal, yang tidak ada tempoh tarikhnya. Allahu Akbar. Jadi, setiap yang berlaku berada dalam lingkungan ilmu Allah. Kita baru tahu, Allah dah tahu lama dah. Kita nak minum lepas ni, kita tak tahu kita nak minum ke tak nak minum. Contohnya, Allah dah tahu dah. Kita baru tahu selepas pengalaman kita minum. Kita nak sakit besok, Allah dah tahu dah. Tapi kita tak tahu. Tapi kita cuba tawakal pada Allah. Malam ni kita tidur awal, kalau saya tidur lewat, saya pening kepala sebagai contoh. Allah dah tahu dah. Cuma usaha kita untuk menyelamatkan diri kita, kita tidur awal. Sebab apa? Sebab bila kita tidur lewat, kita bangkit lewat dan kita pening kepala. Itu usaha kita ataupun ikhtiar kita. Kita cucuk vaksin 2 dos, ikhtiar kita namanya. Allah dah tahu dah. Ada orang yang tak nak cucuk vaksin. Sebab apa? Sebab dia kata dia tawakal, tumbuh sangat, tinggi sangat. Allahu Akbar. Dia tahu ke dia boleh selamat? Adakah dia tahu dia boleh selamat tanpa dicucuk? Wallahu alam, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala ada merakamkan dalam surah Al-Baqarah. Allah sebut tentang perubahan-perubahan. Contohnya Allah sebut, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Ustaz Fairul, ya. Allah sebut, tidak kami gantikan sesuatu petanda arahan yang terdapat dalam Al-Quran dan ilmu kami, kecuali kami gantikan yang lebih baik ataupun sama. Orang kafir mula mengatakan Allah, dia kata Allah ni tak ada ilmu. Ilmu Allah tu ada keterkaitan dengan zaman. Allahu Akbar. Untuk makluman tuan-tuan hadirin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala buat yang terbaik pada kita. Allah ubah perintah dalam Al-Quran untuk kebaikan kita.
Ada perubahan yang lebih baik dan ada perubahan yang sebanding. Kenapa? Kerana kepentingan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ini umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, sembahyangnya panjang-panjang. Kita sembahyang 5 waktu sehari semalam pun rasa dah letih. Umat Nabi sebelum tu sembahyang juga lama sembahyang dia. Kita sembahyang 5 kali sehari semalam pun rasa dah letih, rasa tercungak-cungak. Allahu Akbar. Cuba kita bandingkan. Alangkah sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Saya pernah terbaca satu kitab yang dikarang oleh Fadilah Allahyarham Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjawab tentang isu ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Orang kafir seseolah menempelak, bukan seseolah menempelak, mereka menempelak dan mereka menafikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata Tuhan kamu tak mampu, sebab itulah Tuhan kamu mengubah sesuatu perintah daripada berat kepada ringan. Allahu Akbar. Sebenarnya Allah tak pernah lupa. Sebab apa? Adanya takluk tanjis qadim. Adanya ilmu Allah, keterkaitan ilmu Allah dengan adanya qadim tadi. Allah dah tahu. Contohnya, besok ada orang nak bersalin. Kita tak tahu. Katalah kita ada isteri. Isteri kita mengadu, bang besok saya nak bersalin. Belum tentu besok dia bersalin. Walaupun doktor kata besok diunya. Mungkin lewat sehari, mungkin awal sehari. Mungkin awal seminggu, mungkin lewat seminggu. Ni orang perempuan tahu dia keadaan macam mana. Kadang muslimat dia pergi hospital, dia sengaja perlewatkan seminggu. Sebab apa? Nak prepare tempoh. Dia akan tanya tempoh haid dia. So doktor catat seminggu. Kadang-kadang tak telahan doktor tak tepat. Sebab apa? Sebab Allah yang merancang. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berbincang tentang sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, wal ilmu sifatuhu fil azal qadiran bi qudratihi, dan Allah Subhanahu Wa Taala mampu, dan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat berkuasa Allah. Allah bersifat dengan sifat berkuasa Allah, dan kekuasaan Allah ni juga ta'alluq tanjis qadim. Kekuasaan Allah tidak berhajat kepada manusia. Kita nak berkuasa, kita nak ada kemampuan, kita kena makan, kita kena minum. Kita kena ambil suplemen. Kita kena makan ubat bila kita sakit. Tetapi Allah tidak begitu. Sebab Allah bersifat dengan sifat berkuasa Allah. Zat Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan makhluk. Kita bersifat fizikal. Yang mana fizikal kita apabila sampai tempoh matangnya, ada sakit, ada lemah dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempoh, maksudnya selama-lama ada pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baiklah, saya rasa dah hampir jam 9 malam. Sebelum saya menangguhkan kuliah malam ni, saya nak share dengan tuan-tuan satu amalan yang saya terima daripada tuan guru kami. Baru ni saya share dengan Tuan Haji Ismail. Kalau Tuan Haji Ismail masih ada di atas talian, Tuan Haji, kita share baru ni satu doa yang diajarkan, terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu doa saya nak share dan saya nak ijazahkan pada tuan-tuan. Kebetulan saya pun dapat daripada tuan guru kami, 2-3 orang tuan guru yang beramal dengan dengan amalan yang sama. Alhamdulillah, berkat daripada doa ni, kalau kita menghadapi kesukaran, musibah, kita baca doa ni, insya-Allah Allah akan angkat musibah. Kalau kita sakit, kita doa juga doa ni, kita letak tangan kita, kalau kita sakit kat dada, kita letakkan tangan kita kat dada. Kalau kita sakit dekat bahu, kita letak kat bahu. Kalau kita sakit kat mana-mana tempat lah, nak cerita wa'imah sakit kat mana sekalipun, letak tangan kanan kita dekat tempat kita sakit. Kalau kita sakit sebelah kanan, kita tak boleh letak tangan kanan. Kita kena letak tangan kiri. Kalau sakit bahu kiri, kita letak tangan kiri. Tapi kita niat seolah kita letak tangan kanan, insya-Allah. Saya baca dulu supaya sahabat-sahabat menyebut dengan sebutan yang tepat, insya-Allah. Okey, kita ulang. Kita baca. Lepas ni saya nak minta semua sekali buka mic, ikut saya sebab saya nak ijazah. InsyaAllah. Kalau yang tak nak terima pun terpulanglah. Tapi ini ada amalan para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW. Okey, cara sebutnya, kita baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah.
A'udzu dal kecil kita letak lidah kita di bawah gigi atas. A'udzu dal. A'udzu bi'izza. Zal yang kedua zal besar. A'udzu bi'izzatillah. Zal yang kedua letak di hujung lidah kita di belakang gigi bawah sebelah kiri. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Zal yang ketiga juga zal kecil. Letak di belakang di bawah gigi atas. Insya-Allah ya. Okey, insya-Allah. Baiklah, kita sama-sama sebut, lepas tu saya akan sebut, saya ijazahkan pada rakan-rakan dan tuan-tuan, dan tuan-tuan akan sebut saya terima, insya-Allah ya. Bismillah. 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 A'udzu A'udzu bi'izzatillah bi'izzatillah wa qudratihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. wa uhajir. Kita ulang sekali lagi. A'udzu bi'izzatillah bi'izzatillah wa qudratihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. wa uhajir. A'udzu bi'izzatillah bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Saya ijazahkan pada sahabat-sahabat, teman-teman, rakan-rakan bukan dua kat sana untuk beramal dengan doa ini. Mudah-mudahan ia mujarab, insya-Allah. Okey, nak beramal dengan doa ni, kita pulang pada tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, boleh beramal. Tapi kalau ikut sanad yang saya terima, diamalkan 3 kali selepas subuh dan 3 kali selepas solat asar. Amalan ini kalau kita dalam keadaan kritikal, kita je tahu kita kritikal ataupun tak kritikal. Kita beramal sungguh-sungguh seperti saya sebut di awal tadi, amalannya 1000 kali. 1000 kali sehari. Dan kita niatkan untuk kesembuhan orang yang kita sayang ataupun sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Kalau berlaku pada sahabat kita, kita hadiahkan amalan tadi supaya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan sahabat kita. Kalau berlaku pada keluarga kita, kita sebut nama keluarga kita. Mudah-mudahan Allah angkat ujian yang sedang kita hadapi, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan sekalian, saya akhiri kuliah malam ni dengan memohon berbanyak kemaafan daripada tuan-tuan sekalian atas segala salah silap, kecacatan sepanjang saya berkuliah bersama tuan-tuan pada malam ini. Apa yang baik tu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang tu adalah kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf pada Tuan GB bergurau tadi. Ustaz Fairul ya, banyak bergurau Ustaz Fairul tu, minta maaf Ustaz Fairul. Okey, mudah-mudahan sekali lagi Tuan Ismail ya, sama-sama kita doa insya-Allah. Puan Yusuf Asima semoga sentiasa sihat insya-Allah dan dapat beribadah seperti biasa insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Sufian bin Hamzah di atas perkongsian ilmu itu tadi. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz itu tadi akan memberi 1000 kemanfaatan dan kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Abdul Malik bin Muhammad selaku Guru Besar SK Gombak Utara untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Khairul Azmi selaku pengacara majlis pada malam ini. Di sini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada ustaz-ustaz yang bertugas pada malam ini, Ustaz Ifan yang telah memimpin bacaan Yasin, Ustaz Sufian yang telah menyampaikan tazkirah, dan semoga usaha kita yang sedikit ini Allah makbulkan untuk rakan kita, untuk guru besar kita yang terdahulu Puan Yus Asima kembali sembuh, dan untuk Puan Yus, doa kami sentiasa bersama-sama Puan Yus agar diberikan kesembuhan, dan sesungguhnya Puan Yus ini sangat dekat dengan warga SK Gombak Utara, dan rakan-rakan yang lain lah, ada dari Gombak 1, ada rakan-rakan yang dari bekas guru Gombak Utara, dan yang turut hadirlah pada malam ini ada lebih kurang sampai 75 orang ini, mendoakan agar Puan Yus kembali sihat seperti biasa. Dan insya-Allah kami di SK Gombak Utara akan sentiasa bila ada bacaan Yasin setiap malam Jumaat akan menyelitkan ataupun masukkanlah sekali niat kami untuk Puan Yus sebagai tanda kasih sayang warga SK Gombak Utara kepada Puan Yus dan juga ahli keluarga semua. Kepada Tuan Haji Ismail, terima kasih kerana turut serta pada malam ini. Dan kepada yang lain, semoga majlis ilmu ini kita dapat manfaatkan, kita peroleh apa tu ilmu, kita peroleh sesuatu yang diberkati Allah jua hendaknya. Okay, saya rasa itu sahaja. Kalau ada sepatah dua kata daripada Tuan Haji, saya persilakan Tuan Haji Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi pihak Puan Yus mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat malam ini untuk merayakan program ini, serta cikgu-cikgu yang hadir pada malam ini. Cumanya Puan Yus dia tidak dapat mengikut program ini hingga ke akhir. Maklumlah mungkin dia kepenatan. Jadi dia minta undur diri. Apapun dia ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak atas sumbangan serta ingatan warga Gombak Utara kepada beliau. Dan ucapan ribuan terima kasih banyak-banyak. Ada apa ucapan juga? Dia penat dia kata. Yalah. Dia dah keluar hospital 2 hari sudah. Okey. Tak apa. Terima kasih Tuan Haji Ismail. Ya, sama-sama. Saya pun terima kasih banyak-banyak dapat Okey. di insya-Allah. Terima kasih. Sebenarnya kalau masih ingat program-program, datang kali lagi insya-Allah. Ya. Kita bersama lagi. kalau Tuan Haji masih ingat, sebenarnya program-program ni dulu di Gombak 1 Puan Yus ilhamkan kan setiap malam Jumaat. Jadi kita kalau setiap malam Jumaat di Gombak 1 tu kita sama-sama solat maghrib, isyak, baca Yasin dan tazkirah. Itu ilham Puan Yus tu. Dan kita teruskan di Gombak Utara. Semoga dia menjadi orang kata ikutan ilmu juga tu Tuan Haji. Ya betul. Semoga diberkati nanti. Okey, dan kita saya rasa itu saja daripada saya. Kalau ada kekurangan majlis kita pada malam ni, saya minta maaf banyak-banyak dan saya kembalikan kepada Ustaz Muhammad Khairul. Dipersilakan.
Majlis merakamkan sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Guru Besar di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Selesai sudah majlis kita pada malam ini, semoga kita semua diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kecelakaan di dunia dan kecelakaan akhirat. Akhir sekali saya selaku pengacara majlis memohon kemaafan sekiranya tersalah kata, tersilap bicara sepanjang saya mengacarakan majlis ini. Akhir sekali, bersamalah kita menyahut seruan kerajaan dengan melaksanakan kawalan kendiri, patuhi SOP, berdoa dan bertawakal kepadanya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengelakkan diri daripada jangkitan tersebut. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.